Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam matematik tingkatan 2, bab 1, pola dan jujukan. Standard kandungan 1.2 jujukan, standard pembelajaran 1.2.1 menerangkan maksud jujukan, 1.2.2 mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan, dan seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut. Kriteria kejayaan: di akhir pembelajaran, murid dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 3 soalan jujukan daripada contoh set soalan jujukan yang diberikan. Okey, apakah itu jujukan? Jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Sebelum itu kita imbas semula, apakah itu pola? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan ataupun bukan. Okey, diberi nombor -8, -4, 0, 4, 8, 12. Okey, kita dapati -8 tambah 4, kita akan dapat -4. -4 tambah 4 dapat 0. 0 ke 4, 0 tambah 4 kita akan dapat 4. Okey, 4 tambah 4 kita akan dapat 8. Okey, 8 tambah 4 kita akan dapat 12. Jadi, polanya adalah menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Kita dapati polanya adalah sama bagi nombor sebelum dan selepas bagi setiap nombor yang terdapat di dalam senarai di atas. Maka urutan nombor ini adalah jujukan. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan ataupun bukan. Kita diberi nombor 2, 4, -7, 1, 8, 12 dan seterusnya. Okey, kita cek satu per satu. 2 tambah 2 dapat 4. Seterusnya, 4 nak tolak 11, kita akan dapat -7. Okey, kita dapati dia tidak seragam. Sini tambah 2, sini tolak 11. Okey, -7 tambah 8 dapat 1. Okey, 1 tambah 7 dapat 8. Kemudian 8 tambah 4 dapat 12. Kita dapati setiap penambahan ataupun penolakan yang berlaku di antara nombor sebelum dan selepas adalah tidak seragam. Maka kita katakan tiada pola tertentu bagi senarai nombor berikut. Oleh itu, urutan nombor ini bukan suatu jujukan. Okey, kita lihat contoh latihannya seterusnya. Lengkapkan jujukan nombor di bawah. Okey, kita beri satu urutan nombor. Terdapat 3 tempat kosong yang perlu diisi. Okey, kita dapati nombor 34, 28 dan nombor 16. Okey, urutan nombor ini adalah daripada nombor besar kepada nombor yang kecil. Jadi operasinya sama ada operasi tolak ataupun operasi bahagi.
Jadi kita try dahulu untuk operasi tolak. Okey, 34 tolak 28 kita akan dapat 6. Bermaksud 34 tolak 6 kita dapat 28. Okey, 28 tolak 6 kita akan dapat untuk nombor pada kotak yang pertama, iaitu nombor 22. Okey, kita try pula 22 tolak dengan 6 dapat 16. Okey, betul lah. Maksudnya pola yang kita pilih adalah tolak 6. Jadi 16 tolak 6 kita akan dapat 10. 10 tolak 6 kita akan dapat 4. Okey. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, kita dapat 3 tempat kosong yang diberikan. Okey, kita dapati sini 32, 16 dan seterusnya nombor 4. Okey, 32 dan 16 susunannya adalah daripada nombor besar kepada nombor kecil. Okey, 16 ke 4. Okey, kita rasa mungkin ia adalah operasi bahagi. Jadi 32 bahagi 16 kita akan dapat 2. Bermaksud 32 ke 16 polanya adalah bahagi 2. Okey, 16 bahagi 2 kita akan dapat 8. Okey, seterusnya kita ambil 8 bahagi dengan 2 kita akan dapat 4. Jadi betul lah skala pola yang kita cari iaitu ialah bahagi 2. Okey, pergerakan daripada kiri ke kanan polanya adalah bahagi 2. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat 2 kotak yang terletak di sebelah kiri nombor yang diberikan. Okey, untuk mendapatkan nombor ini kita kena cari operasi yang berlawanan dengan operasi bahagi. Okey, bahagi lawannya adalah darab. Jadi untuk dapatkan nilai di sebelah kiri kita perlu lakukan operasi darab. Jadi 32 darabkan dengan 2 kita akan dapat 64. Okey, kita juga ada satu lagi kotak yang perlu diisi terletak di sebelah kiri, 64. Jadi operasinya adalah darab 2. Jadi 64 darab 2 kita akan dapat 128. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, 0.2, seterusnya 2.4 dan seterusnya 28.8. Okey, nombor ini disusun daripada kecil kepada nombor yang besar. Okey, dan kita dapati kalau kita lihat sini dia berganda, penambahan dia berlaku secara berganda. Okey, jadi kalau kita lihat di sini operasinya mungkin adalah operasi darab. Okey, katakan kita ambil 0.2 ataupun kita ambil 2.4 bahagi 0.2 kita akan dapat 12. Okey, bermaksud okey, kita ada 2 kotak yang perlu diisi. Okey, bermaksud 0.2 darab 12 kita akan dapat 2.4. Okey, kita try pula untuk nombor yang seterusnya. 2.4 darab dengan 12 kita dapat 28.8. Jadi pola di sini adalah darab 12. Okey, 28.8 darab 12 kita akan dapat 345.6. 345.6 darabkan dengan 12 kita akan dapat 4147.2. Okey. Dan kita lihat contoh yang seterusnya. Terdapat 3 tempat kosong yang perlu diisi. Okey, kalau kita lihat sini nombornya melibatkan nombor pecahan.
Okey, tadi ni melibatkan nombor perpuluhan. Jadi kalau kita lihat di sini 2/3 dan kita juga diberi nombor 7/12. Okey, kalau kita nak senang, nak tahu yang mana nombor pecahan yang besar ataupun kecil, kita samakan penyebutnya. Okey, di sini 3, di sini 12. Jadi 3 perlu darab dengan 4. Bila 3 darab 4, jadi 2 pun darab 4. Jadi kita akan dapat 8/12. Okey, 8/12 lebih besar daripada 7/12. Jadi susunannya daripada pecahan besar, okey, nilai yang besar kepada nilai yang kecil. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ambil 8/12 tolak 7/12, kita akan dapat 1/12. Jadi maksudnya 2/3 tolakkan dengan 1/12, kita akan dapat 7/12. Okey, jadi 7/12 tolakkan dengan 1/12, kita akan dapat 6/12. 6/12 kita perlu mudahkan. Okey, kita perlu nyatakan dalam pecahan yang termudah, kita akan dapat 1/2. Okey, 1/2 lah jawapan untuk kotak ini. Kemudian kita dapati ada satu lagi kotak kosong yang perlu diisi, terletak di sebelah kanan, nombor 1/2. Jadi kita kena buat dengan pola yang sama, iaitu tolak 1/12. 1/2 tolak 1/12, kita akan dapat 5/12. Okey, sekarang kita dapati ada satu lagi kotak yang terletak di sebelah kiri. Jadi kalau tadi tolak 1/12 polanya, jadi apabila kita nak mencari nombor yang terletak di sebelah kiri, kita perlu mencari operasi yang berlawanan. Jadi tolak lawannya adalah tambah. Jadi 2/3 perlu tambahkan dengan 1/2 untuk dapatkan nilai pada kotak yang pertama. Jadi 2/3 tambah 1/12, kita akan dapat 9/12. Kan 8/12 tambah 1/12, kita akan dapat 9/12. Okey, 9/12 permudahkan, kita dapat 3/4. Jadi untuk kotak ini jawapannya adalah 3/4. Kita lihat contoh yang seterusnya. Lengkapkan jujukan nombor berikut berdasarkan pola yang dinyatakan. Okey, sekarang ni untuk soalan ini, dia dah beri kepada kita pola. Apa dia polanya? Menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Jadi nombor sebelumnya adalah di sini. Kalau kita lihat 42. Okey, menambah 7, jadi kita perlu tambah 7 untuk dapat nombor yang berikutnya. Okey, jadi 42 tambah 7, kita dapat 49. 49 tambah 7, kita akan dapat 56. 56 tambah 7, kita dapat 63. 63 tambah 7, kita dapat 70. 70 tambah 7, kita dapat 77. Okey, cikgu harap pelajar dapat mengikuti kelas kita pada kali ini. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Okey, kita ada beberapa kotak yang perlu diisi dengan jawapan. Okey, ada 5 kotak yang perlu diisi. Okey, dia dah bagi dah pola, itu membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Jadi 96 bahagi 2, kita akan dapat 48. 48 bahagi 2, kita akan dapat 24. 24 bahagi 2, kita akan dapat 12. 12 bahagi 2, kita akan dapat 6. Dan 6 bahagi 2, kita akan dapat 3. Okey, mudah saja kan untuk soalan ini.
Okey, sekian sahaja kelas kita untuk kali ini. Cikgu harap pelajar dapat menentukan urutan nombor yang diberi apabila diberi suatu jujukan. Yang kedua, pelajar dapat melengkapkan jujukan nombor yang diberikan. Okey, yang seterusnya pelajar dapat melengkapkan jujukan nombor berdasarkan pola yang diberikan. Sekian kelas kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi.